Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadha wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata dianya muka surat 27 tu di bawah sekali pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni di dalam Al-Quranul Karim dalam suratu Maryam ayat 41, firman Allah Ta'ala, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wazkur, dan hendak cerita, hendak sebut olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kitabi, di dalam kitab, Ibrahim, akan cerita Nabi Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim tu, karena adalah ia Nabi Ibrahim as-siddiqan nabiyya, ialah seorang yang benar, nabiyya, lagi pula seorang yang nabi. Gitu dah. Jadi seolah-olah ni sebagai dalil lah ni. Dalil bahawasanya para anbiya mursalin tu bersifat dengan siddiq. Tapi sebenarnya kalau kita mengikut benar-benar cara ulama mutakallimin, kurang tepat bila kita nak sebut dalil kebenaran Nabi ataupun bersifat para Nabi ini dengan siddiq, ialah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Pasal apa?
Pasal mana pula bukti bahawasanya Al-Quran ni benar? Sudah. Dalil para nabi atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu benar. Kalau kita mari dalilnya Al-Quran. Pas mana dalil kata Quran ni benar? Nabi. Pas mana dalil kata nabi ni benar? Quran. Duk pergi mari situ. Daur dia panggil. Mutah. Mana dalil kata nabi ni benar? Quran. Cerita. Tahu di mana kata Quran ni benar? Nabi hak royak. Sudah. Lepas tu tahu di mana nabi royak tu benar? Quran cerita. Duk main lagu tu. Sini. Pimai tentu juga. Dia. Baik. Jadi sebab tu ulamanya bila sebut kata dalil benar para nabi ni, pasti dia akan berikat rapat dengan mukjizat. Dengan mukjizat. Ni mukjizat ni dia panggil amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nabi. Perkara yang mencarikan adat, yang zahir pada diri seorang yang jadi nabi. Gitu. Maka Al-Quran itu pun satu daripada mukjizat dah kalau kira-kiranya. Ya, betul. Quran itu satu daripada mukjizat yang kekal sampai lo. Dah. Tapi dia tidak lengkap ketika mana Nabi masih hidup. Tidak kata turun seretak daripada Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, berbok gitu, sebuku gitu dah. Ia turun tu mengikut sababin nuzulil ayat. Sebab turun bagi ayat. Jadi mukjizat yang diminta bukti oleh orang-orang kafir Quraisy ketika tu selain daripada Quran. Selain daripada Quran. Quran itu mukjizat dah. Iyalah, Quran itu mukjizat dah. Sebab itulah Abu Jahal ke Abu Lahab ke malam-malam sembunyi-sembunyi pergi duduk curi dengar. Nabi baca sebab dia tahu kata ni bukan daripada Muhammad. Bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia tahu benar Nabi Muhammad tidak pernah belajar baca. Bukan ahli bahasa, bukan syuara, bukan penyair, sastrawan, bukan. Tapi Nabi tiba-tibanya boleh mengungkap perkataan ataupun ayat-ayat yang di ketika itu orang Arab ni bahasa dia sudah sampai setinggi-tinggi, sedalam-dalam bahasa, sehabis-habis hebat bahasa Arab. Tu. Sebab itulah kalau banyak perkataan-perkataan yang tidak difahami di dalam Quran atau hadis, maka tempat untuk diketahui salah satu daripada tempat untuk diketahuikan maknanya ialah syair-syair jahiliyah. Pasal bahasa Arab ketika jahiliyah tu orang panggil bahasa Arab hak level tinggi dah, tinggi sekali, hebat sekali dah. Itu pun mereka tak boleh nak membawa datang satu ayat yang pendek untuk menandingi ayat di dalam Al-Quran. Tak boleh. Tu. Tapi mukjizat selain daripada Al-Quran, hak ni hak dituntut oleh orang kafir Quraisy ketika tu. Mana bukti kata ni Muhammad betul sungguh sebagai utusan Allah, Rasulullah. Cuba belah bulan tengok. Ya gitu. Jadi perbuatan Rasulullah boleh membelah bulan tu, masalah itulah orang panggil bukti bahawasanya dakwaan Nabi sebagai Rasul tu benar, dan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Rasulullah boleh belah bulan itu menempati pada tempat firman Allah Taala, sadaqa abdi
fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap apa yang dia dakwa, yang dia sampaikan daripada aku. Gitu. Jadi apabila Pak boleh buat mukjizat, itulah orang-orang ketika tu dia faham, ui betul ni Rasul Allah ni. Gitu sekali. Kalau tiba-tiba buat tidak sebagaimana yang dituntut. Contoh seperti Musailamatul Kazzab. Dia mengaku dia nabi juga. Maka bila dituntut minta orang panggil mukjizat. Cuba mata saya ni sebelah ni tak berapa nak jelas mana. Rabung sikit. Cuba tunjuk mukjizat awak boleh sembuhkan penyakit di mata saya. Musailamah pun bomo adalah dia. Hak rabung sebelah tu buta terus dua-dua belah dah kata ni. Itu dia panggil apa? Ihanah. Tuhan nak menghinakan dia. Bermaknanya dia panggil dusta dakwah dia sebagai rasul. Itulah gitu dah. Habis. Tapi tak apalah. Salah satu daripada dalil dalam Quran kata bahawasanya Nabi itu bersifat dengan siddiq ialah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana? Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Adakah Nabi Ibrahim saja? Tidaklah. Tu. Ya Ibrahim ni sebenarnya bukan bahasa Arab. Dia bahasa Suryani. Kalau dalam bahasa Arab sungguh Ibrahim ni Aba Rahim, bapa yang kasih belah. Yang sebenar bahasa Arabnya dipanggil Aba Rahim. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Babylon, jadi bahasa Suryaninya Ibrahim. Ada lagi kalau Eropah dipanggil Abraham. Ialah tu Ibrahim lah tu. Kalau Arab dipanggil Aba Rahim. Gitu. Innahu sesungguhnya kana adalah ya Nabi Ibrahim tu siddiqan, ialah seorang yang benar. Apa benar? Yakni mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Itu kita syarah dah itu dah. Mutabaqatul waqi'i mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Muafakat khabar cerita mereka itu akan realiti yang berlaku. Itu dia panggil benar. Lawan bagi benar ni ialah dusta. Diddus sidqi al-kidhbu. Itu. Lawan bagi benar tu ialah dusta. Apa dusta? Iaitu tidak muafakat khabar cerita mereka dengan realiti yang berlaku. Itu. Habis. Jadi adakah Nabi Ibrahim seorang ke? Nabi hak benar? Taklah. Sebut Nabi Ibrahim seorang yang benar lagi Nabi, ini sebagai contoh saja. Bukan hanya Nabi Ibrahim hasar, mana sangka hanya Ibrahim saja hak bersifat dengan benar, hak lain tak tentu lagi. Tidak. Satu daripada sifat orang yang menjadi nabi ni ialah benar. Jadi benar pada nabi-nabi itu ialah wajib akli. Wajib akli, mana mesti pada akal. Wajib akli nazari. Mesti pada akal, hak bahasa kita kena tilik fikir. Tilik fikir lagu mana? Gini. Kalau para nabi ini tidak benar, mana? Cakapan mereka tu dusta. Maka kalau tidak benar, maka dusta lah. Tak ada tengah dah. Pasti mereka berdusta. Mana? Khabar mereka tu tidak muafakat dengan realiti yang berlaku. Maka dusta juga Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Apa-apa kait pakai Tuhannya. Kena kait lah. Pasalnya
mukjizat ya Allah Ta'ala kurnia kepada para anbiya mursalin itu ialah sebagai bentuk membenarkan dakwaan mereka sebagai nabi. Tiba-tiba mereka tu dusta, lalu Tuhan membenarkan si pendusta, maka dusta juga Tuhan. Karena kaedahnya tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan seorang yang pendusta tu dia pun dusta, dia pun kongsi juga berdusta juga. Maka dusta di atas Allah Ta'ala tentu tidak. Mustahil Tuhan ni dusta. Kita kata Tuhan tak dusta, cuma Tuhan tak tahulah hak ni duk pelawak. Lagi teruk lagi. Tadi dusta dah, lepas tu jadi kafir, jadi jahil pula dah Tuhan. Tikok Tuhan tak tahu, kupulah pulanya. Mustahil Tuhan tak tahu. Itulah gitu. Jadi tentu tidak Tuhan dusta. Bila tentu tidak Tuhan dusta, tentu tidak juga para nabi dia dusta. Pasti para nabi mereka ni, para nabi, para rasul, para nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi rasul ni pasti benar mereka itu. Gitu. Sebab tu dia kata setiap rasul pasti jujur. Jujur ni makna benar lah yang sebut sini dah. Setiap rasul ni pasti benar dalam pengakuan atas kerasulannya, yakni atas jadi rasulnya. Itu kerasulan tu makna hukum dia, risalah dia tu, kerasulan dia. Dan apa yang disampaikan, apa yang para nabi sampaikan daripada hukum hakam, daripada iman, tauhid, akidah, daripada amaliyah, furu' syar'iyah, undang-undang syarak, undang-undang zahir ni semuanya pasti benar adanya, pasti benar. Ada dusta. Dan apa sahaja hak Rasul sampaikan perkara hak tak nampak dengan mata kepala dipanggil ghaibiyat. Benda-benda hak tak nampak dengan mata kepala ni, khabariyat, sama'iyat, pasti benar. Mati itu sebenar. Alam barzakh itu sebenar. Disoal muka nakir dalam kubur tentang pegangan kita tu sebenar. Kubur kita tu jadi satu lubang daripada lubang neraka, wala'iyadzubillah, tu benar. Jadi satu taman daripada taman-taman syurga. Itu pun benar. Akan ditiup sangkakala yang kedua. Yang pertama hacul bu habis segala bumi ni, segala alam semesta ni. Itu pun benar. Tiup sangkakala yang kedua bangkit habis daripada bumi masing-masing ni, untuk dihalau ke mahsyar, untuk dihitung segala amal, untuk diberi buku catatan amal, untuk ditimbang di atas mizan dan meniti di atas titik sirat. Dengan bagai-bagai kelakuan, yang mana destinasinya hanya syurga dan neraka, dua je, tak ada duduk tengah. Itu pun benar. Benar lah kau tu. Tu kita tak nampak atas kepala lah kau tu. Kerana memang bersumber. Kerana apa benar? Sebab apakah pengakuan para rasul tentang kerasulan mereka itu benar, dan apa yang disampaikan oleh para rasul kepada kita umat ni ialah benar, kerana memang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan duk reka-reka sendiri. Itu kan, bukan main sangka-sangka pada pendapat saya macam kita ni. Kita ni tak ada wahyu turun atas kita. Sebab tu hanya adanya kalau orang-orang hak betul-betul hati bersih, baik dengan Tuhan, dia panggil firasah. Nabi pun sebut ittaqu firasatal mu'min. Kalian kena takut, beringat akan firasah orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Kerana sesungguhnya orang mukmin itu bukan mukmin macam kita lah, mukmin imanan kamilan, mana iman yang sempurna. Orang wali-waliullah, orang auliaillah, iman yang tinggi, imanun kamil.
iman yang sempurna. Mereka ni menilik dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan wahyu lah, dia panggil ilham atau futuhah. Itu. Habis. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidak bertutur Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hawa, daripada hawa nafsu dia. Tidak. Bukan tutur sajalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sahaja yang baginda Nabi buat, apa saja apa yang baginda Nabi kita cakap, Nabi kita buat, dan Nabi kita diam, semuanya bukan daripada hawa nafsu. Itu mana? In huwa, hanya ialah apa yang dituturkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, illa, tidak adalah ia melainkan wahyun yuha. Tidak adalah ia apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu melainkan wahyun yuha, wahyu daripada Allah yang diwahyukan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi duk reka sendiri, tidak. Itu wajib kita kena percaya. Wajib kita. Hak tu dia panggil wajib aini usuli. Jadi kalau kita tidak i'tikad gitu, kafir kita, kekal api neraka. Contoh seperti ada Tuhan, sedia Tuhan, kekal Tuhan. Ini wajib kita i'tikad walaupun kita tak belajar. Kalau tanya, Tuhan ada tak? Mesti ada. Itu dia panggil wajib aini usuli. Wajib tak semaya 5 waktu? Wajib. Ya semaya ke tak semaya secara lagi. Kalau kata semaya 5 waktu tidak ada wajib, itu kafir lalu. Tuhan mana ada Tuhan? Tak usah tengok pun Tuhan, kafir selalu. Ada pun belajar tentang hukum sifat Tuhan, hukum sifat ketuhanan Tuhan, hukum ketuhanan. Macam kita duk belajar ni, itu dipanggil wajib aini usuli. Gitu juga semaya, kita belajar bab semaya, pas kita pun buat mendiri ke semaya, dengan menjaga orang panggil rukun-rukun, syarat wajib, syarat sah, syarat bagi tiap-tiap rukun, menjauhi perkara-perkara yang batal. Itu dia panggil wajib aini furu'i. Hak tu kalau tak buat, maka dijanji masuk neraka kalau Tuhan tak apa dosa. Gitu. Ada pun pegang dalam hati kita kata wajib semaya, haram berzina, haram minum arak. Tuhan ni ada, Nabi Muhammad tu nabi. Hak tu wajib aini usuli. Beza tu dah. Kalau wajib aini usuli kita tinggal, kita tak buat, kita ingkar bahkan, hak tu bukan janji neraka, kekal terus dalam neraka. Kekal terus dalam neraka. Gitu dah. Habis. Maka sebab tu apa saja hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita kena terima, setuju selalu. Kerana tu orang panggil makna iman. Mana apa iman? Tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurati. Kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita membenarkan apa sahaja yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang diketahui daripada agama dengan secara pasti mudah. Itu dia panggil iman. Itu dia panggil iman, wajib. Jangan kita kata reka ni Nabi Muhammad ni tak jumpa lagi dengan hak sebenar. Sudah kafir lalu dia. Jaga-jaga. Jaga-jaga kita. Habis itu. Dalam kitab Syekh Usman Jalaluddin Penanti ada dinakar satu kisah seorang yang ada berpenyakit kusta kulit, penyakit kusta. Dia jumpa dengan habis sebarang doktor pakar kulit. Semua kata tak ada obat.
tak ada obat ni. Pergi klinik lain lah, pergi hospital lain, tak ada obat. Akhirnya dia pun lalu di tepi masjid, terdengar satu orang syekhnya baca hadis, habbatus sauda shifaun likulli da'i. Jintan hitam itu ialah obat yang menyembuhkan bagi kebanyakan penyakit. Sebab atau obat yang menjadi sebab bagi sembuh kebanyakan penyakit. Lalu dia pun, ini Nabi royak ni. Kayak gitu. Bila Nabi royak pasti benar. Tak kebah Nabi. Ni yakin ni. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tak betul daripada hawa nafsu. Tidak ada apa yang Nabi royak tu melainkan pasti daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun belilah orang panggil habbatus sauda tadi tu. Jintan hitam tadi. Dia apa? Lomo. Kita kata dia basah lagu mana tak tahulah. Dia lomo habis setubuh dia hak kena penyakit kulit kusta tu. Sembuh kehendaki oleh Allah Taala. Sembuh. Lalu dia pergilah pula jalan keluar bila dah sembuh kulit dia. Jumpa dengan doktor hak mana dia pergi cari obat, kata tidak awak ada penyakit kusta, penyakit kulit ya doktor. Kenapa? Alright dah ni. Molek. Cari mana obat? Sembuh macam mana? Klinik mana? Doktor mana? Jawab dianya tidak. Allah Ta'ala bagi sembuh ni karenanya aku amalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, habbatus sauda shifaun likulli da. Tengok. Kena yakin tu. Tapi kena yakin lah. Kena yakin. Macam dalam kitab apa tu Bahjatul Wasail Syekh Nawawi Banten, dalam bab haji umrah belakang tu bab sunat. Ketika orang buat umrah haji tu, iaitu minum air Zam-Zam. Disebut dalam tu antara lainnya kelebihan air Zam-Zam ni. Kalau seorang tu dia minum kerana apa sahaja dia kan? Al-Zamzama lima syuribalahu. Air Zam-Zam tu bagi apa barang yang ia niat nak minum. Kerana apa? Niat kerana apa? Tu dah tu akan bui. Gitu. Tapi syaratnya kena yakin. Mana? Dikatakan Imam Abu Zar Al-Ghifari berapa bulan dia tak makan nasi. Tak makan lauk, tak makan daging, tak makan apa. Minum air Zam-Zam. Tapi gemuk metong. Kenyang pun makan nasi. Boleh. Lagu mana? Agak-agak boleh tak? Kayak kita kan bunyi lagu ni pun iya ke? Iya ke? Awal-awal lagi iya ke? Nak dapat ke mana? Tak bolak gote orang panggil pegangan kat sini. Syarat kena yakin. Siapa-siapa belemok. Tubuh ni belemok macam makan apa? Makan daging-daging, makan mewah lah. Padahal tak makan apa pun. Jangan kata daging roti pun tak makan. Lepas tu minum air Zam-Zam. Tapi diniatkan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan minum air Zam-Zam ni mu bagilah kenyang sebagaimana makan kambing, makan roti payang kau gawa. Niat gitu. Kau tahu kenyang seperti tu Kenapa yakin dengan apa Nabi kata? Ma'ul Zamzama lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu bagi apa barang yang diminum. Kerana apakah ia diminum? Kerana tu tak apa. Tu payahlah, ia martabat yakin tinggi sungguhlah. Habis itu. Kemudian kata dianya yang kedua tabligh. Tabligh ni makna sifat. Sifat bukan tabligh jemaah, tabligh itu tidaklah. Itu nama bagi satu kumpulan. Ni tabligh mana sifat para anbiya mursalin. Ialah yang kedua disebut dalam kitabnya ialah tabligh. Cuma tabligh ni dia buat kurungan menyampaikan. Dia kena panjang lagi sebenarnya. Tablighu ma umiru bi tablighihi. Itu. Menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah akan mereka itu dengan menyampaikan.
Nah, sebab ada wahyu yang Allah beri pilih para anbiya, para nabi, para rasulnya nak menyampaikan atau tidak mahu menyampai. Ada. Nak sampai kepada sesiapa orang yang tertentu atau nak menyembunyi daripada sesiapa yang tertentu, ada. Dan ada juga wahyu yang bersifat tidak dibenarkan mereka tu menyampaikan kepada siapa-siapa pun. Ada. Jadi bukan semata tabligh dah. Bukan semata-mata tabligh. Ya, ada panjang lagi sebenarnya. Sebab tu kalau hak lebih lengkapnya, yang kedua, tablighu ma umiru bi tablighihi. Gapo dia makna tabligh ni? Dalam kitab buku Rumi kita tu dia tak sebut. Kalau lagi tak Arab dia kata wa ma'na tablighi, dan bermula makna bagi tabligh itu ialah isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi, menyampaikan akan barang yang diperintah mereka itu dengan menyampaikan dia barang akan makhluk. Akan makhluk sini dengan mana? Akan umat. Lil khalqi ay lil ummatihim, kepada umat mereka itu. Jadi kalau orang panggil benda hak tidak diperintah menyampai, maka mereka tidak akan menyampai. Begitu juga perkara hak diberi pilih, mereka nak sampai kepada siapa, nak menyembunyi kepada siapa, maka terpulang kepada Nabi untuk menyampaikan kepada siapa, nak menyembunyi pada siapa. Gitu. Jadi ada 3 jenis wahyu. Di sini kita faham wahyu ni ada 3 jenis. Mana? 1, hak ni, tablighu ma umiru bi tablighihi. Ma umiru bi tablighi, wahyu yang diperintahkan mereka itu rasul dengan menyampai. Hak ni tidak ada satu huruf, jangan kata satu ayat, satu huruf pun para anbiya mursalin sembunyi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Semua diberitahu. Mustahil mereka menyembunyi. Kitman dia panggil. Lawan bagi tabligh ni dia panggil kitman, menyembunyi. Mustahil. Tak terima di kepala otak kita para anbiya mursalin menyembunyikan apa wahyu yang Allah perintah mereka itu supaya menyampaikan kepada kita umat. Tak terima dengan kepala otak kita. Sebab apa tak terima? Sebab kalau para nabi menyembunyikan wahyu yang Allah suruh mereka tu menyampaikan, berarti para nabi itu khianat. Betul tak? Tidak amanah. Sebab tu biasanya kita bila amanah dulu, siddiq, amanah, baru tabligh. Sebab dia akan kait dengan hak sebelum. Tapi macam mana kita baca hak buku orang, kita baca lah kat sini. Nombor 2 je benda tabligh lah, tak ada hal lah. Benda tabligh selalu lah. Kalau kitab-kitab lain, ya siddiq, amanah dulu. Cerita pasal amanah. Sebab bila nak bahas dalil tabligh nanti, dia akan berkait dengan amanah. Kalau para nabi ni tidak menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampai, berarti mereka menyembunyi. Tuhan kata, siapa ni kau umat ni? Dia pun senyap, tutup mulut, tak sesiapa. Bermakna khianat tak? Khianat. Tidak amanah. Kalau gitu, para nabi, para rasul yang khianat, tidak amanah tadi, berarti tidak dijaga oleh Allah Ta'ala daripada melakukan kesalahan. Tidak terpelihara mereka itu daripada melakukan kesalahan. Mana? Mereka sendiri yang buat dosa. Mana? Iaitu khianat. Kayak gitu. Lepas tu boleh ke? Tuhan tu membenarkan, menerima atau menyokong takyid para nabi yang khianat tadi dengan mukjizat. Tuhan tak tahu ke nabi ni tak menyampaikan apa yang diperintah oleh Tuhan untuk menyampai? Kalau kita kata Tuhan tak tahu dah tu barangkali. Jadi pun tak ada pula. Bawa jadi Tuhan tak tahu. Teruk Tuhan ni. Duk latih orang yang tak pandai. Ni. Macam kita lah ni ke. Latih orang diploma usuluddin jadi pengaruh bahagian jaga air. Dia pelik lah kata. Tu macam mana? Tak ada mikir lagi kita. Boleh jawatan hebat-hebat.
Kelulusan tidak kait apa dengan KJL dengan KJL hak di pelik jadi dia sini. Men ni apa tahu tu. Parkat raya ni bolehlah orang panggil 10,000 seorang dia sini. Sebab buat ni apa kuat sangat perut otak. Kuat sangat orang panggil mikir macam mana ni. Nak jaga air rakyat ni. Kan pelik gitu. Betul hal lagu tu juga apa? Latih orang hak tidak tak tahu buat hijau. Tuhan suruh sapa, dia duduk senyap, tak bisa sapa. Sipel ke dia seorang. Gitu ke? Berat Tuhan kalau gitu. Supaya sistem pilihan raya juga kalau gitu. Duduk sini. Latih orang tak ada tak ada kena-mengena dengan kerja. Kes dia ada rupa, jangok sikit ada harta, akaklah kita pakai usung jadi tok wakil. Faham mula tak tiwak kerja gapo senyap, mula nak mengamuk pula ke tok wakil, gitu pakut akaknya. Gitu dia sini. Tu habis itulah. Contoh dah tu, contoh. Tentu tidaklah Tuhan lagu tu. Mesti Tuhan Maha mengetahui kerana Tuhan yang pilih sendiri siapa yang nak jadi nabi dia, rasul dia. Maka tentu tidak para nabi ini bersifat dengan menyembunyi, kitman. Pasti dia menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan. Itu dia panggil wahyu yang pertama. Ma umiru bitablighihi, wahyu yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan. Hak ni para anbiya mursalin bersifat dengan tabligh, mesti menyampaikan. Tentu tidak kitman. Satu. Yang kedua, wahyu yang bersifat ma khuyiru bitablighihi dia panggil. Wahyu yang bersifat diberi pilih mereka itu dengan menyampaikan. Itu. Ma khuyiru bitablighihi. Tu. Contoh seperti Nabi kita Muhammad SAW, seperti Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita, siapakah nama-nama orang munafikun di Madinah Al-Munawwarah? Siapa? Ketua dia siapa? Berapa orang? Nama berapa? Duduk di rumah mana? Duduk kapur mana? Tuhan bagi tahu belaka ke Nabi SAW. Adakah Tuhan suruh Nabi kita pergi royak umum kok supaya kabak? Tak. Diberi pilih kepada Nabi kita nak siapa ke siapa. Bukan semua lah. Sayyidina Umar tak tahu. Sayyidina Umar kira rapat sungguh dah dengan Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar tak tahu siapa munafik di Madinah. Pasal kalau Sayyidina Umar tahu, selesai. Selesai. Dia pernah minta izin dah Rasulullah. Ya Rasulullah, senang bagi tahu kat hamba lah siapa orang munafik ni. Esok kita kasih settle. Settle. Kalau Sayyidina Umar je tak boleh. Sebab tu dia panggil Al-Faruq. Yang memisahkan yang benar dan yang batil. Tu yang memfarakkan bainal haq wal batil. Jelas. Sayyidina Umar tak berakhir hak tak jelas. Tak jelas. Duduk main selindo tak. Tahu lalu siapa munafik. Esok selesai. Rasulullah kata, apa boleh memikir waktu tu Umar? Nanti apa kata orang musyrik? Tengok Muhammad tu. Teruknya Muhammad ni. Inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tengok Muhammad. Dengar orang mengucap dua kalimah syahadat, masuk agama dia sendiri pun dia bunuh main. Tengok. Pasal munafik ni dia mengucap. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ni memang yang mengucap, yang mengaku depan Nabi kata engkau ialah utusan Allah. Tapi dalam hati dak. Tuhan kata dia ni dusta ni, nipu. Itu orang munafik. Jadi Nabi hanya bagi tahu kepada sahabat-sahabat tertentu saja. Seumpama Huzaifah Ibnul Yamani. Kayak gitu. Sehingganya Sayyidina Umar pun kalau nak semayang mayat kak, kalau tengok Huzaifah tak pergi je dia. Sekayanya munafik ni orang mati ni. Pasal Huzaifah antara salah seorang, ya Rasulullah beritahu siapakah orang munafik di Madinah. Bukan semua Rasulullah bagi tahu. Itu contoh wahyu yang berbentuk ma khuyiru bitablighihi. Bagi wahyu yang bersifat ma khuyiru bitablighihi ini, maka para nabi rasul ni harus bersifat dengan sidik, harus bersifat dengan kitman. Boleh nak menyampai, boleh nak menyembunyi. Itu dua. Yang ketiga,
Dia panggil ma umiru bikitmanihi. Ada. Wahyu yang diperintah oleh Allah kepada para nabi, para rasul dengan menyembunyikan. Tak boleh siapa langsung. Gapo dia ustaz wahyu tu? Hang tak tahu. Seorang manusia pun tak tahu. Tak ada. Hanya khusus untuk para nabi rasul saja. Gapo dia mana tu? Tak tahu. Oh ya, ada tak tahu dah. Tak ada siapa dia boleh riwayat. Tak ada siapa dia tahu. Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Khadijah sekalipun, Aisyah sekalipun, tak ada siapa yang tahu. Hanya Nabi saja tahu. Maka wahyu yang bersifat seperti ini, para nabi rasul tu wajib bersifat kitman, mustahil bersifat dengan siddiq. Jaga-jaga dah. Jadi sifat siddiq ni sifat siddiq pula dah tabligh. Silap ada. Mesti bersifat dengan kitman, menyembunyi. Mustahil bersifat dengan tabligh. Mustahil para nabi rasul menyampai. Pasal ini untuk dia seorang. Tak boleh hoyak kau lain. Itu lagu tu. Tu. Maka ulama-ulama tasawuf dikiaskan dengan wahyu seperti inilah. Ulama tasawuf mengharamkan orang-orang yang mendapat, orang panggil apa? Ilmu-ilmu rahasia tentang hakikat untuk menyampaikan kepada masyarakat awam. Tak boleh. Tutup. Itu dah. Sebab apa? Sebab takut timbul fitnah. Salah faham. Daripada ni, daripada wahyu ni dikiaskan. Walaupun bukan wahyu, sebab Tuhan nak bagi apa? Ilmu ni boleh je. Yu'til hikmata man yasha. Tuhan nak bagi kebijaksanaan hikmat bagi siapa yang Tuhan kehendak. Boleh. Bila dia dapat satu rahasia, lalu dia pun nak cerita sehingga orang pun salah faham, pening habis balah dalam kapur, tu tak boleh. Wajib dia kena tutup. Wajib dia kena bersifat dengan kitman. Habis situ. Bunyi dah jaz dah. Kita berhenti situ dulu. Pasalnya ada tahlil orang meninggal dunia katanya dah. Kita sambung semula pula. Setiap rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Kita berhenti situ dulu. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.